Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada hari ini pada pelajaran sirah kita. Kita sambung pada tajuk yang seterusnya pada muka surat sebelah, iaitu pelajaran 2, peristiwa hijrah ke Habasyah dan Yathrib. Iaitu nama lama Madinah, Yathrib. Okay. Sebelum kita baca ni, kita kena ingat, selepas kita baca tajuk ni, kita mesti mengingati ataupun dapat apa yang kita perlu dapat. Kita dapat menyatakan situasi, masa dan sebab Nabi Muhammad SAW perlu berhijrah. Yang tu yang mesti kita dapat. Kalau tak dapat, maknanya kita kurang perhatianlah terhadap pelajaran kita. Semua murid mesti dapat yang ni. Yang kedua, dapat menceritakan layanan Raja Habsyah dan orang Madinah terhadap umat Islam. Lepas kita baca cerita ni, mesti kita dapat ingat apakah cara layanan Raja Habsyah terhadap orang Islam yang berhijrah, dan layanan orang Madinah terhadap orang Islam yang berhijrah ke Madinah. Dan yang ketiga, kita dapat menceritakan persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansar. Macam mana persaudaraan baiknya, persaudaraan mereka ni sampai macam mana tahap dia. Kemudian kita dapat mengaitkan peristiwa hijrah Nabi itu dengan konsep semasa pada hari ini. Apa yang sama dengan konsep hijrah Nabi pada hari ini. Unit 1 mari kita baca pada muka surat sebelah tu. Situasi, masa dan sebab Nabi perlu berhijrah. Hijrah Rasulullah SAW merupakan satu peristiwa penting yang berlaku dalam sejarah dakwah Rasulullah SAW demi membina sebuah kehidupan baru untuk umat Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Sadaqallahul azim. Itu maksudnya, barang siapa berhijrah di jalan Allah, nescaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya, maka sesungguhnya telah tetap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah An-Nisa ayat 100. Allah Taala sebut dalam Al-Quran tentang hijrah. Siapa yang berhijrah sebut di jalan Allah, maknanya kerana Allah lah dia pergi ke jalan Allah. Sebab yang dia berhijrah ialah kerana Allah. Nascaya mereka akan mendapatinya tempat yang mereka hijrah tu luas dan rezeki yang banyak. Maknanya tak disempitkan. Ada setengah orang pergi sana macam tak ada tempat nak duduk kan. Macam itulah. Tu kerana dia bukan berhijrah kerana Allah. Tapi siapa yang berhijrah kerana Allah, Allah Ta'ala akan mempermudahkan urusan dia. Baik. 1. Hijrah merupakan, pada muka surat 12 1 tu, hijrah merupakan perkataan bahasa Arab yang berasal daripada kata kerja hajara. Okey, kata kerja hajara. Bahasa Arab lah hijrah ni. 2. Hijrah dari segi bahasa bermaksud meninggalkan, memutuskan atau keluar dari sebuah negeri ke negeri yang lain. Itu maksud hijrah dari segi bahasa. Dia bahasa Arab. Maksud dalam bahasa Melayu itulah keluar dari sebuah negeri ke negeri yang lain, meninggal ataupun memutuskan. Nombor 3, menurut istilah yang kita guna hari ini, hijrah. Apa maksud hijrah? Hijrah berarti meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah Taala larang, kita tinggal, itu maksudnya hijrah lah. Dapat pahala hijrah siapa buat tu. Kita sebelum ni kita malas, kita hijrah kepada kita jadi rajin, itu maksudnya kita telah berhijrah kerana Allah. Kemudian nombor 4, dari segi sejarah Islam, hijrah dikaitkan dengan perpindahan orang Islam dari kota Mekah ke Madinah. Dari dalam sejarah Islam, dalam sirah Nabi Muhammad, dia mengaitkan hijrah ni perpindahan orang Islam dari kota Mekah ke Madinah. Sebab di kota Mekah mereka diseksa, kehidupan mereka mendapat layanan yang teruk daripada kafir yang berada di Mekah. Jadi Rasulullah perintah mereka pindah ke Madinah. Nombor 5, antara sebab hijrah ialah menyelamatkan orang Islam daripada siksaan dan penindasan oleh kaum Quraisy yang semakin hebat.
Tu sebab-sebab dia. Yang kedua, sebelah itu memelihara diri, keluarga dan harta benda orang-orang Islam. Memelihara diri ya. Kan ada yang sebelum hijrah tu ada yang sampai kena siksa sampai mati macam Sumayyah. Cerita Sumayyah kan ada lagu nasyid dia. Di Sumayyah tu dia mati syahid. Sebelum berpindah dia disiksa sampai begitu teruk sehingga mati. Kemudian yang ketiga memperkukuhkan kedudukan Islam, memperkukuhkan kedudukan agama Islam. Jadi dia pindah Islam makin kuat semakin kuat dan merupakan strategi baru untuk menyebarkan agama Islam. Seterusnya membina sebuah negara Islam. Jadi kalau mereka pergi di Madinah, mereka sebarkan Islam di Madinah dan kawasan-kawasan yang sekitarnya. Jadi maknanya Islam akan berkembang lagi lah. Okey. Nombor 6, penghijrahan orang Islam pernah berlaku sebanyak 2 kali ke Habsyah sebelum penghijrahan secara besar-besaran ke Yathrib, Madinah. Iaitu nombor 6 tu dia kata orang Islam pernah berhijrah ke Habsyah tu sebanyak 2 kali. Sebelum depa hijrah ke Madinah. Sebelum pergi Madinah, dia ke Habsyah selama 2 kali. Selepas itu barulah pindah ke hijrah ke Madinah bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika dalam peristiwa hijrah tu, Nabi Muhammad bersama-sama mereka berpindah ataupun berhijrah ke Madinah. Nanti kita tengok macam mana kisah bagaimana keadaan mereka berhijrah ke Habsyah dan bagaimana keadaan mereka berhijrah ke Madinah. Wallahu alam, kita akan sambung lagi pada tajuk yang seterusnya pada minggu hadapan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada siapa yang ada latihan yang belum dihantar pada saya pada muka surat 10 tu, boleh buat dan hantar dalam link Telegram yang saya bagi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.